السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang dihormati, yang dikasihi Al-Fadil Tuan Haji Umar, Imam Surau kita. Yang dihormati, yang dikasihi Al-Fadil Ustaz Syukri SU Surau, Al-Fadil Ustaz Nawi, Haji Ismail, Abang Li Bilal kita, Bilal, seterusnya muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. InsyaAllah pada malam yang mulia ini kita sambung lagi pengajian hadis Sahih Muslim kita daripada kitab Mukhtasar Sahih Muslim. Di minggu yang lalu saya terlangkau satu hadis. Jadi insyaAllah kita baca pada malam ni, iaitu hadis 469. Hadis nombor 469. Tajuk yang ke-16, perkara yang berkaitan dengan yang beristirahat dan yang mengistirahatkan orang lain. Tajuk yang ke-16 di bawah tajuk janazah. Jumpa 275. Ke surat 275. An Abi Qatadah ibni Rib'i radhiyallahu anhu annahu kana yuhaddithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murra alaihi bi janazah faqal mustarihun wa mustarahun minhu. Qalu ya Rasulullah mal mustarih wal mustarahu minhu. فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. Dari Abu Qatadah ibnu Rib'i radhiyallahu anhu, dia berkata, salah seorang sahabat, suatu ketika iringan jenazah lalu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, lalu Nabi kata, mustarihun wa mustarahu minhu. Nabi sebut begitu mustarihun yang beristirahat dan mustarahu minhu mengistirahatkan orang lain. Maksudnya jenazah ni ada dua. Orang mati ni ada dua. Satu, apabila dia mati, dia rehat. Ada yang orang mati, orang lain berehat kerana dia. Ada juga begitu. Yang fajir, yang jahat. Orang lain berehat daripada kejahatan dia. Okay. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang mustarih, yang berehat? Dan siapa dia yang mustarahu minhu, yang orang lain berehat dengan sebab kematian dia? Lalu baginda menjawab, iaitu seorang hamba yang mukmin, apabila dia meninggal, maka dia berehat daripada kesengsaraan kehidupan di atas dunia ini. Min nasabid dunia, daripada kesusahan dan penat lelah di dunia ini, tak ada dah bila dia mati. Berada di alam barzah yang penuh dengan nikmat, bagaikan taman-taman daripada syurga dah. Tak ada dah sakit ke, sakit lutut ke, dah tak ada dah. Lengah ke, ataupun ditipu orang ke, apa ke, tak ada dah. Segala kesusahan dunia, rehatlah dia. Atas dunia ni tak ada kerihatan. Okay.
Ada orang dia kata kehidupan ini, dia tulis dia kata kehidupan di atas dunia ini tidak ada rehat. Yang rehatnya kalau ada rehat tu dalam mimpi, dia kata. Kehidupan ni penuh dengan cabaran. Tak ada cabaran ni dalam mimpi. Kehidupan sungguh penuh dengan pelbagai cabaran. Saya jawab, dalam mimpi pun kadang-kadang perlu jeruk. Kejar dia itulah apalah. Atas dunia ni tak ada tenang lah. Itu mudahnya. Mati barulah. Itu bagi orang mukmin. Dan seorang hamba yang fajir, kata Nabi, yang jahat, akan menjadikan manusia, al-ibad, seluruh manusia, wal bilad, dan negeri, negara, tanah air, wasyajar, pokok-pokok, wad dawab, dan binatang-binatang yang melata, beristirahat dengan sebab kematiannya, iaitu dengan makna bebas daripada kejahatannya di atas muka bumi ini. Hadis ini juga ada dalam Sahih Bukhari dan juga di dalam kitab-kitab sunan yang lain. Artinya status hadis ini adalah sangat sahih. Sebagaimana yang kita semua maklum bahawa dunia ini adalah tempat ujian. Tak kira lah dia orang Islam ke, dia orang kafir ke, tempat ujian betul. Kalau kita ingat tu, barulah kita sabar menghadapinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim menyebut tentang dunia ini merupakan tempat ujian. Para ulama mengatakan ada lebih kurang 49 tempat dalam Al-Quran. Banyak menceritakan tentang dunia ini tempat ujian. Banyaklah ayat-ayat kalau nak baca malam ni. Antaranya firman Allah Ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dalam surah Al-Baqarah. Tuhan kata kamu akan diuji bisyai'in, dengan sesuatu. Para ulama tafsir kata syai'in ni dia panggil isim nakirah, ada tanwin, tak ada alif lam. Artinya dia menunjukkan kepada makna umum, ikutlah apa-apa benda pun. Kamu akan diuji, Tuhan kata, dengan sesuatu. Kemudian Tuhan sebut beberapa contoh, minal khawf. Min itu dipanggil litaba'id dalam ilmu tata bahasa Arab. Sebahagian daripada syai' itu Tuhan sebut ketakutan, walju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kurang dari segi harta benda, jiwa raga, buah-buahan. Lalu di penghujung ayat tu Tuhan beri khabar gembira, wa basyiril mu'minin, berilah khabar gembira, bergembiralah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang sanggup menghadapi ujian dan cabaran yang sengaja Tuhan beri. Tujuannya untuk uji kita. Kita sabar, boleh pahala. Kita reda dengan ketetapan Allah, boleh pahala. Tak sabar, mengeluh, keluh resah, boleh dosa. Begitulah di dalam Al-Quranul Karim. Dalam ayat yang lain Tuhan kata, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina amanu minkum. An hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Dalam ayat Quran ni, adakah kamu menyangka kamu boleh masuk syurga gitu je? Tak, Tuhan tanya. Sedangkan Allah belum tahu lagi siapakah di kalangan kamu orang-orang yang berjihad, yang bermujahadah, dan siapa di kalangan kamu orang-orang yang sabar. Dia sebut walaupun Tuhan tak tahu lagi, makna Tuhan tahu dah. Mana belum berlaku lagi, itu maksudnya. Tuhan sejak azali lagi tahu dah. Jadi ayat-ayat yang seperti ini banyak.
Yang Tuhan sebut dia uji manusia, termasuk kita yang ada macam-macam ujian. Jadi apabila kita tahu ini ujian daripada Allah, kita sabar. Dengan ajaran agama kita ni pun suatu cabaran dah. Nabi sebut dalam hadis, al-mu'min ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni bagi orang Islamnya macam penjara dah. Bagi orang kafir macam syurga. Maksud apa? Iaitu atas dunia ni kehidupan kitanya ada batas. Hak ni boleh, hak ni tak boleh. Kadang-kadang bagi setengah orang jadi susah. Berjudi tak boleh, ini tak boleh. Pun suatu cabaran dah dalam kehidupan dia. Orang dalam penjara macam mana lah? Bukan boleh bebas. Ada jadual yang ketat. Kita nak belunjur, nak berehat, dia kerah dah semari paping. Tengah padang. Macam-macam lah. Jadi kehidupan kita memang penuh dengan cabaran. Ini orang mukmin. Atas dunia ni orang buat jahat pada dia, orang tipu dia dan sebagainya. Orang tindah dia, orang zalimi dia. Apabila mati, aman. Bahagia di sana, rehat di sana. Tapi bagi golongan yang fajir, yang jahat, yang zalimi, Tuhan kata makhluk-makhluk Allah rehat dengan sebab kematian dia pula. Sebab dia ada bukan menyenangkan orang, menyusahkan orang. Ini golongan fajir, golongan yang jahat. Dia zalim orang, dia buat jahat pada orang. Hatta binatang-binatang pun susah kerana dia. Tumbuh-tumbuhan pun Nabi kata jadi susah. Jahat lah ni. Baik tak? Tangan gana pokok tumbuh molek pun jadi kerak dengan tidak ada tujuan dan matlamat. Pokok-pokok yang hidup dengan subur, yang mengeluarkan oksigen untuk manusia. Sebab itu Nabi dalam peperangan pun takkan temu hari-hari yang akan datang. Nak pergi perang pun dia tak benar potong pokok-pokok. Pokok-pokok ni besar manfaatnya. Untuk manusia juga. Mengeluarkan oksigen dan sebagainya. Nabi larang. Masa perang pun tak boleh, masa sesaja itu lagilah tak sepatutnya. Kecuali ada keperluan dan ada hajat. Tak apalah. Nak buat rumah. Radak bersih tanah. Macam mana? Pokok duku pun berharga pun dah nak buat rumah. Tak ada tanah dah, tebang je lah. Hutang-hutang di pokok-pokok dalam hutang pun ada keperluan dan ada hajat. Boleh pun kata tak boleh. Boleh tebang. Boleh ambil buat balok, buat rumah, buat apa boleh. Tetapi cara ambil itu hendaklah berhemah. Jangan melampau. Sampai gondor habis. Berlaku banjir. Dan seumpamanya janganlah. Pokok ni boleh kita ambil dan manfaat. Pokok cengar tinggi-tinggi. Manfaat untuk kita juga. Bukan pokok ni untuk makan pucuk aja, bukan. Boleh ambil. Tetapi hendaklah berhemah. Tengoklah kesesuaian dan keadaannya. Kalau boleh berlaku banjir dan sebagainya, sampai kita menggondor melebihi hak yang sepatutnya, tak bolehlah. Begitulah juga dengan benda-benda pembangunan dan seumpamanya. Tengok keadaan. Kalau tak, dia termasuk di dalam perkara kerosakan yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Yang Nabi sebut ni menyebabkan binatang-binatang pun rasa aman dengan kematian. Orang yang macam ni. Habitat hidupan manusia, binatang pun habis. Dibinasakan. Binatang pun nak kehidupan juga. Bahkan kalau kita rakus menggunakan dunia ini dengan semahunya, dengan nafsu kita, malapetaka tu mari pada kita juga. Banyak tempat dalam Al-Quran Allah sebut, antaranya zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah sebut dalam surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu, telah zahirlah kerosakan. Boleh dilihat kerosakan itu makna zahar. Oleh mata kepala kita sendiri.
berlaku kerosakan di darat dan juga di laut dengan sebab bima kasabat aydin nas, perbuatan tangan-tangan manusia. Hak fajir lah, hak jahat ni. Tujuannya, kata Tuhan, untuk merasakan kepada setengah di kalangan orang-orang yang melakukannya itu azab Tuhan. Moga-moga mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila turun bala, kena habis. Tak. Turun banjir besar, kena belaka. Bukan kena pada pembalok harang saja. Habis kena. Rumah-rumah binasa, harta benda binasa, ternakan binasa. Kena semua. Dan Tuhan sebut kerosakan ni disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang jahat. Okey. Apabila turun bala, kena belaka. Golongan mukmin kena, golongan fajir pun kena. Bagaimana yang Nabi sebut dalam hadis ini, kalau dia fajir, maka makhluk-makhluk Allah berehat dengan kezaliman dan kejahatan dia. Banyaklah kerosakan di atas muka bumi ini. Tak. Antaranya yang selalu dibincang dalam medianya seperti banjir umpamanya, banjir kilat dan sebagainya. Antaranya ialah kerana puncanya ialah manusia sendiri. Ya. Saliran-saliran air dia kambuh. Ya. Baru-baru tempat takungan air dia kambuh. Alu-alu dia kambuh. Kamu saya pun ada alunya, kambuh orang tu. Sekitar kita ni pun ada alu-alu. Kat masjid saya aku tu pun ada alu, habis orang kambuh. Tak boleh nak kata dia juga, dia tanah dia nak buat rumah tak. Jadi kerajaan tidak gazet sebagai rezat alu-alu ni masuk dalam tanah orang. Jadi orang tambung. Selama ni air duduk situ, apabila tambung, air nak pergi mana? Dia akan pergi tempat-tempat yang lebih rendah daripada tu. Akhirnya berlaku banjir di sana sini. Tak, itu bendanya. Yang tak sepatutnya tempat-tempat takungan air, dikambuhnya, ditimbusnya, gunung-gunung dan bukit-bukit digondolkannya. Maka ini yang menyebabkan keaslian bumi yang Allah cipta itu kadang-kadang menjadi tak seimbang. Akhirnya manusia sendiri yang menghadapi musibah dan malapetaka. Benda-benda yang seperti ini, kata para ulama, pemerintahlah yang bertanggungjawab mengurus supaya dia menjadi kebaikan dan tidak mendatangkan mudarat kepada manusia. Okay. Anak saudara saya ada 2 orang kerja di Singapura, engineer. Dia kata di Singapura ni negeri tidak Islam lah, kita kata tak kafir, tapi dari segi sistem dia lebih teratur. Sepatutnya kita contohi, tak salah. Mana-mana kebijaksanaan, al-hikmatu dalatul mu'min, kata Nabi, adalah barang yang hilang daripada orang Islam, daripada orang Islam. Di mana-mana saja kamu dapat, ambil, kata Nabi. Di sana kalau nak buat bangunan, dia kata, panggil ayah cik saya ni. Di sana nak buat bangunan, dia kata, syarikat yang nak buat bangunan, pembangunan di situ, mula-mula sekali dia kena buat parit molek, comel saliran air, baru boleh buat bangunan. Kalau tak, dia tak benar. Sebab tu tak ada berlaku banjir kilat dan sebagainya. Jadi benda-benda yang macam ini dia kena susun. Kalau tempat kita kat majlis daerah lah, sebab tanah dan sebagainya. Nak lulu satu-satu projek, tengok dulu kawasan ni kawasan lagu mana. Ni enggak orang nak pecah luk kat lulu, pecah lulu. Kawasan tu kawasan tadahan air. Orang tambung, dah lulu kelulusan ada. Akhirnya jadi banjir disebabkan air tak boleh nak pergi mana. Sepatutnya kena buat saliran-saliran baru. Kalau nak tutup saliran itu kerana keperluan itu, keperluan ini, kena buat saliran-saliran baru sebagai alternatif. Kadang-kadang kita buat highway, ada laluan-laluan air dia timbus. Akhir masyarakat di sekitar itu mengalami banjir, air tak boleh nak pergi.
Sebelumnya tak ada masalah sebab ada saluran dia tempat yang boleh pergi ke sungai besar. Bila ditimbus dan tidak dibuat saluran-saluran baru yang boleh mengalirkan air, maka menjadi malapetaka kepada penduduk di sekitar. Itulah yang Tuhan sebut zaharal fasadu fil barri wal bahr. Di laut pun begitu juga. Di sungai ada dia buang bahan-bahan toksik buat kilang. Dia tak kira dah, dia kira nak murah kau, buang dalam sungai. Dalam tu ada hidupan air, mati habis. Di Johor berapa kali berlaku. Toksik tu dibuang dalam sungai. Ikan mati tu tak sedar. Apabila orang pesang tak nak menapah, baru tahu. Ada toksik yang dibuang dalam sungai. Cek lagi. Okay. Jadi kadang-kadang kilang pun tak ada kelulusan. Kilang haram. Jadi ini adalah kerosakan-kerosakan yang manusia laku. Yang Nabi sebut ni, jika sekiranya kalau jenis fajir yang jahat ini, kalau dia mati, orang lain pula jadi istirahat. Binatang, pokok-pokok jadi istirahat. Sepatutnya kita mati, kita istirahat. Ni Nabi kata, makhluk-makhluk Allah, termasuk manusia, termasuk binatang, termasuk pokok-pokok, rasa rehat dengan sebab matinya dia. Tak bolehlah macam tu. Okay. Merosakkan kehidupan di atas muka bumi. Mencurilah, merompoklah, menyamunglah. Okay. Tak boleh lepas sikit. Jadi orang pun tak tenang. Pisang dah apa nak terik lagi. Tu orang kata, 2 minggu lagi boleh ambil lah. 2 minggu apa? 2 hari pergi tengok pula tak ada dah. Bahan ada orang dah. Itu contoh maknanya. Jadi ini dia panggil fajir. Dalam Islam fajir. Maka pokok-pokok kayu sendiri pun rasa berehat dengan sebab ketiadaan dia ataupun dengan sebab kematian dia. Okay. Begitulah gambaran hadis yang kita baca pada malam ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mukmin yang apabila mati istirahat. Tidak ada azab di dalamnya. Waktu beristirahat. Atas dunia ni penat, susah, tak apalah. Datang jauh-jauh nak belajar kerana nak faham agama. Mudah-mudahan rasa penat ini selepas kita mati tidak ada lagi kepenatan. Hadis yang seterusnya panjang juga. Jadi saya baca satu hadis saja pada malam ini. InsyaAllah yang akan datang, yang seterusnya kita baca di minggu hadapan. Saya nak jawab beberapa persoalan yang sahabat-sahabat tanya. Yang tak sempat saya nak jawab di minggu yang lalu. Untukkan masa. Saya tengok balik benda apa yang jadi soal. Soalan yang pertama iaitu berkenaan dengan nazar. Yang berkenaan dengan nazar. Abang Jamil kita tanya. Dia kata ada seorang sahabat dia bekerja, kemudian dia ada KWSP. Dia berniatnya kalau boleh duit KWSP nak pergi buat umrah. Tiba-tiba boleh KWSP tak pergi pun. Habis pitih buat beli. Jadi bagaimana? Jadi nazar ke tidak nazar? Dia kena tunai ke dia tidak tunai? Bagus soalannya. Jadi berhubung dengan nazar ini, Allah menyebut di dalam Al-Quranul Karim, antaranya firman Allah Ta'ala, wal yufu nuzurahum. Tuhan kata hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar yang mereka buat. Surah Al-Hajj. Nazar kita ni Tuhan suruh tunai. Begitu juga di dalam hadis-hadis yang banyak, yang sahih, yang Nabi perintah supaya kita melaksanakan nazar. Antaranya Nabi mengatakan, man nazara an yuti' Allah falyuti'hu. Sesiapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, falyuti'hu. Lamul amri dengan makna perintah.
hendaklah kamu melaksanakan nazar yang kamu janjikan itu. Cuma dia tanyanya, dia berniat. Jadi berniat ni adakah bahasa Melayu kita ataupun dia berniat dalam hati je. Kalau boleh ke BSP ni nak buat ni. Ataupun aku sembuh sakit ni nak buat gini-gini. Dalam hati ke dia sebut. Okey. Jika sekiranya hanya dia seorang je, dalam hati dia je. Tak, aku sembuh nanti nak sembelih kambing lah. 3 ekor nak waris surah Al-Hikmah. Contoh. Dalam hati dia tak sebut pun. Dia tak wayak pun pada orang lain. Maka jika sekiranya disebut hanyalah di dalam hati sahaja, menurut mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i kita dan mazhab Hambali dan ulama-ulama yang sependapat dengannya, jika sekiranya dia niat dalam hati, dia berazam di dalam hati, dengan dia tidak menyebut dan dia tidak melafazkannya, maka dia tidak dianggap nazar yang sah. Maknanya kalau tak laksana pun tak apa. Dalam niat, dalam hati je. Ataupun dia berazam tetapi dalam hati. Dari segi hukum nazarnya tidak berlaku. Begitulah yang disebut oleh ulama-ulama dalam mazhab kita seperti Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhazzab, dan begitulah dalam kitab-kitab fiqh mazhab kita, mazhab Hambali dan ulama-ulama yang sependapat dengannya. Manakala mazhab Maliki berniat dan berazam di dalam hati pun jadi nazar dah. Kena buat juga. Ini adalah pandangan dalam mazhab Maliki, disebut panjang oleh Al-Imam Ibn Rushd di dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, dan begitu juga ulama-ulama yang sependapat dengannya. Jadi boleh pilih lah. Kalau nak buat juga, alhamdulillah. Nak pegang hak mazhab kita tak payah, pun tak apa. Itu kalau dia hanya berazam dan berniat dalam hati. Dia tak lafaz. Tapi kalau dia berlafaz, hendaklah dia melaksanakan tuntutan-tuntutan nazar yang dia ucapkan itu. Kayak kan nanti ayah sihat lagi nak sembelih kambing 2 ekor. Nazar lah tu. Walaupun dia tak sebut demi Allah ke ataupun kerana Allah ke, sebut begitu pun sudah dianggap sebagai nazar di dalam fiqh mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala anhu. Katakanlah dia memang bernazar lah, bernazar. Tiba-tiba dia tak boleh nak laksana pula nazar disebabkan sakit ke begitu begini yang menjadi halangan. Maka lagu mana? Soalannya lagu mana? Adakah dia kena kafarah? Ya, dia kena kafarah. Nazar pun kena kafarah. Kadang-kadang orang tak tahu ni dia bernazar. Tiba-tiba dia tak buat. Lok gitu je. Tak boleh. Dia mesti melaksanakan kafarah, dendanya. Kalau dia tak mampu sungguh nak buat. Nak buat macam mana? Maka hendaklah dia melaksanakan kafarah nazar. Kafarah nazar ini sama dengan kafarah sumpah. Orang bersumpah, dia tak boleh laksana sumpah, maka hendaklah dia melaksanakan kafarah, denda yang ditetapkan oleh ajaran Islam kita. Apa dia kafarahnya? Iaitu yang pertama, dia kena beri makan orang fakir miskin 10 orang. 10 orang fakir miskin. 10 orang ini ialah dengan seorang hendaklah dia beri secupak makanan asasi. Makanan yang mengenyangkan. Secupak ni secupak Baghdad. Cupak di zaman Nabi, bukan cupak orang Melayu kita. Cupak Baghdad ini saya kali dah sebut, iaitu satu cupak sekadar 0.675 kilogram ataupun 675 gram. Dah apa sekilo lah seorang. 10 orang dah apa 10 kilo, 6 kilo lebih, 6.75 kilo je. Beli hak 10 kilo, beri kepada orang miskin. Tu je kafarah dia. Taklah berat. Nak beri seorang pun tak apa. Nak beri 10 orang lagi. Lagi pun tak apa. Okay.
Yang kedua, dia juga diberi pilihan boleh memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin juga. Tak boleh beri kepada orang kaya, fakir miskin. Pakaian ni berlaku perbahasan panjang di kalangan para fuqaha. Pakaian ini hendaklah pakaian yang sempurna. Kalau yang tak sempurna tu tidak boleh. Umpamanya wipiyah ya sutir orang. Dia anggap tidak sempurna. Kena beri baju juga lah. Jubah ke apa ke. Stocking je 10 orang. Juga dia anggap tidak sah kafarah itu. Kena pakaian yang lengkap lah. Kurang beri sepasang baju kurung. Gitu dia. Dan pilihan yang ketiga, hendaklah dia memerdekakan hamba. Begitulah ada dalam hadis riwayat Imam Muslim dan lain-lain. Dah hamba tak ada dah. Hak tadilah pilihannya. Kalau miskin tak ada juga. Miskin tu adalah ikut zaman. Okay. Miskin ni bukan makna siapa tak ada. Lalu okay. Miskin bawah sikit dia fakir. Mana kita kira susah pendapatan dia tak cukup. Belanja dia tu kira miskin. Okay. Jika sekiranya tiga-tiga tadi tak boleh nak buat belaka. Tak boleh nak buat ada piti sungguh. Nak pergi makan pun tak ada. Nak pergi pakaian pun tak ada. Hamba lagi lah tak ada dah zaman ni. Maka pilihan yang terakhir dia boleh puasa 3 hari. Tak disyaratkan betul-betul puasa 3 hari. Okey. Jadi begitulah ketetapan kafarah. Seboleh-bolehnya hendaklah dia menunaikan kafarah ini selagi dia mampu. Nak pergi umrah buatlah, kena cari semula lah duit. Okey, kena tunaikan sebelum dia wafat dan ada keazaman nak menunaikannya. Dia menazar umpamanya aku sembuh nanti nak pergi iktikaf di Masjid Zainal Abidin. Bandar seminggu. Sembuh sungguh. Kena pergi iktikaf lah. Iaitu benda-benda yang taat. Kalau dia nazar benda wajib dah tak jadi. Nak puasa bulan Ramadan sebulan. Tak payah nazar lah, situ wajib dah. Ni hak sunat. Kita mewajibkan, kita membuatnya, hendaklah kita melaksanakannya. Tiba-tiba jadi susah masa nazar lu molek. PT tak ada, kereta pun tak ada dah. Nak pergi pula payah. Lagu mana? Maka kita yang ada kelapangan ni seelok-eloknya membantu orang yang bernazar ni melaksanakan nazar dia. Termasuk kalau orang bersumpah dia nak melaksanakan payah, kalau kita boleh bantu hendaklah kita membantunya. Sebagaimana ada dalam hadis-hadis yang sahih dalam Bukhari dan lain-lain, Nabi suruh membantunya. Kita ada kereta pergi dia. Iktikaf seminggu. Habis minggu ni mari ambil. Boleh kita tolong dia, pahala pun besar. Kalau kita nak ambil harga minyak, dia kena bayar lah. Kalau dia ada duit. Habis bab nazar, begitu juga sumpah, itulah kafarahnya. Soalan yang seterusnya, Haji Zul kita ada tanya, iaitu dalam WhatsApp kita, iaitu kedudukan hadis menyapu muka ketika selepas kita beri salam dalam solat. Apakah status hadis ini? Cantik soalannya. Soalan ini saya sudah terang panjang satu ketika dulu dalam kuliah kita, mungkin sudah beberapa kali. Dalam sifat-sifat sembahyang Nabi dulu pun saya sudah uraikan. Mungkin ada yang belum dengar. Ataupun yang mari lama dahulu kebetulan tak kebetulan tajuk itu. Saya sebut sekali lagi. Ada rakaman kita mungkin orang boleh tengok lebih ramai lagi. Hadis berhubung dengan menyapu muka ni ada dalam beberapa kitab. Antaranya kitab Ibnu Sunni dan beberapa kitab yang lain. Ya ada. Tetapi hadis-hadis ini walaupun ada, dia ada status dia yang ditetapkan oleh para ulama yang mengkajinya. Hak sahih sungguhnya hak ada dalam Bukhari, Muslim. Ini disepakati. Itu yang saya mengajar Sahih Bukhari ini.
ngaji Sahih Muslim. Supaya orang ni tak payah terang dah status dia, Sahih belaka. Kalau hadis Tirmizi, hadis Nasa'i, kalau ada kelapangan insya-Allah saya akan baca cerita ni. Okay. Kena terang pula dia punya status hadis tu. Sahih ke, hasan ke, dhaif ke, ada belaka dalam tu. Termasuk juga dengan kitab Ibnu Sunni ni, banyak juga di dalam tu hadis-hadis yang statusnya adalah dhaif. Maka berhubung dengan hadis menyapu muka ni, diriwayatkan daripada Anas bin Malik, Nabi sudah semayang, dia sapu muka ataupun menyapu dahinya. Dan ada bacaan doanya. Dulu saya baca juga. Pas belajar tu, tengok tak sahih, saya pun tak amal dah. Baca pun tak ingat dah. Okay. Jadi status hadis ini, para ulama hadis bersepakat mengatakan tidak sahih belaka. Semua ulama bersepakat mengatakan hadis ini tidak sahih. Ulama-ulama besar dalam ilmu hadis mengatakan tidak sahih. Al-Imam Ibn Hajar dan lain-lain meletakkan status hadis ini dhaif jiddan, terlalu lemah. Sanadnya ada kecacatan di sana sini. Bahkan ada jalur yang para ulama meletakkan status dia sebagai maudhu', palsu. Okey. Jadi bagaimana dari sudut statusnya? Begitulah. Status dia tidak sahih. Dah dari segi nak amalnya lagu mana? Dalam kitab-kitab fiqh yang besar, kitab-kitab fiqh yang muktamad dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, dia tak sebut benda ni. Sebab dalil tadi tak sahih. Sandarannya tidak kukuh. Kitab-kitab besar fiqh kita yang muktamad, mazhab-mazhab lain pun tak ada sebut. Dalam kitab-kitab yang kecil, kitab-kitab fiqh yang ada yang menyebutnya, termasuk saya lihat dalam beberapa kitab Jawi ada sebut. Ada sebut ni, dan termasuk hadis itu pun dia sebut. Dengan dia tidak meletakkan status hadis itu. Jadi orang kita kat beranggapan dalam hadis kat, ya lalulah. Tak kira dah sahih ke tak sahih. Sebab itulah orang Melayu kita, sebahagian besar kita tengok, pahmayang dia sapu muka. Sebab ada disebut di dalam kitab-kitab fiqh. Dalam beberapa kitab fiqh dalam mazhab kita, terutama kitab-kitab Jawi lah. Termasuk kitab Musalli Syekh Daud Qatani pun ada sebut. Okay. Tetapi dari segi status hadisnya tidak sahih macam saya kata tadilah. Okay. Dah lagu mana? Nak buat ke tak mau buat? Okay. Bila tak sahih, tak sabit datang daripada Nabi SAW, maka terpulanglah. Sebab ada juga dia kata, oh ni bukan dalam semayang, ni lepas semayang dah. Dia kata, salah dah. Ikutlah nak buat gapa pun dia kata. Nak sapu punggung ke, nak sapu kubah masjid ke, dia kata. Jadi terpulanglah. Satu pula pernah saya lihat, dia letak bahawa di dalam tahiyat itu ada doa. Tak? Doa, kita dah baca dulu doa-doa yang Nabi ajar. Yang sahih doanya termasuk al-mu'awwizat. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, sehingga akhirnya. Sebahagian ulama wajib baca ni al-mu'awwizat, dalam mazhab kita sunnah. Okey. Maka ada doa. Jadi lepas tu kita sapu muka, sebab ada hadis-hadis yang menyebut apabila berdoa menyapu muka. Ada Nabi menyapu muka. Kalau dia eret begitu, terpulanglah. Okay. Hadis-hadis berkenaan dengan berdoa, kemudian menyapu muka ni khilaf di kalangan para ulama hadis dari segi status hadis. Sebahagian mengatakan status dia hasan. Sebahagian kata dhaif juga sapu muka ni. Maka kalau orang tengok dia berdoa, dia tak sapu lah, saya tak apalah. Dia pegang waktu biar ke dia. Tetapi sebahagian ulama meletakkan status lepas berdoa sapu muka ini, status hadisnya ialah hasan. Antara yang berkata demikian ialah Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala anhu. Antaranya Al-Imam As-Sana'ani, pengarang kitab Subulus Salam. Dia kata status dia adalah hasan. Dan ramai yang berkata demikian. Saya pun pegang ni juga, sapu juga. Okay.
Lepas berdoa, sapu. Okey. Jadi ada orang erek begitu rupa. Lepas mayang ni tak boleh kena ada doa tu, maka sapu waktu tu. Ikut je lah atau pulang lah. Okay. Tetapi dari segi hak sapu lepas mayang sungguh, tidak sabit datang daripada Nabi SAW. Hadisnya adalah bertaraf sangat lemah, dhaif jiddan. Kalau dhaif saja boleh tahan. Terlalu lemah. Okay. Bahkan hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahawa Nabi tidak sapu. Dalam Bukhari tak ada, dalam Muslim tak ada, dalam Tirmizi tak ada ke ni. Tetapi yang adanya, yang sahihnya dalam Bukhari, banyak tempat hadis-hadisnya banyak. Saya mengajar hadis Bukhari, jadi banyak tempat Imam Bukhari bawa hadis yang menyentuh tentang Nabi bersembahyang. Selepas sembahyang, para sahabat tengok ada tanah di dahi Nabi. Banyak tempat dalam Bukhari, dalam Muslim pun begitu juga. Nabi pernah semayang hari hujan. Nabi sujud, hujan. Lalu tanah ni masih melekat di dahi Nabi. Nabi keluar pergi pasar. Antaranya dalam Bukhari sebut, para sahabat tengok di dahi Nabi tu ada lagi seluk lekat di dahi. Kalaulah Nabi sapu, nescayalah seluk tu tak ada lah. Tak? Okay. Dan perawi-perawi hadis yang meriwayatkan hadis itu menyatakan bahawa Nabi tidak menyapu dahi dan mukanya selepas sembahyang. Di antara yang mengatakan demikian ialah Al-Imam Al-Humaidi, perawi hadis dalam Sahih Bukhari. Jadi guru Imam Bukhari antaranya Imam Al-Humaidi. Imam Humaidi ni anak murid utama Imam Syafi'i kita. Dia duduk di Mekah. Imam Bukhari sangat menghormati Imam Humaidi ini sehingga dia meletakkan dalam Sahih Bukhari dia, hadis yang pertama dalam Bukhari dia, hadis yang diriwayat daripada guru dia Al-Imam Al-Humaidi. Hadis innamal a'malu binniyat. Hadis hijrah tu diriwayat oleh Imam Bukhari melalui gurunya Imam Humaidi, anak murid Imam Syafi'i. Imam Humaidi menyatakan bahawa Nabi tidak menyapu wajahnya. Kalau dia menyapu wajahnya selepas sembahyang, nescaya tanah tadi tak ada lah di dahi dia. Imam Bukhari pun berpegang demikian, begitulah ulama-ulama besar termasuk guru saya. Dia kata tidak sahih, dan yang hampir dalam hadis-hadis yang sahihnya menunjukkan ke arah Nabi tidak menyapu. Dalam kaedah ilmu hadis yang besar, kaedah besar dalam ilmu hadis, ar-rawi adra bima rawa. Seseorang perawi itu dia lebih mengetahui dengan apa yang dia riwayat. Jadi Imam Al-Humaidi ini dia meriwayatkan hadis itu, dia lebih mengetahui tentang hadis itu dan dia ambil daripada guru dia begitu bahawa tidak menyapu. Maka itulah yang paling sahihnya. Sebab itu kalau orang Arab dia tak sapu. Saya masa pergi Mekah tu saja nak tengok lah keling-keling buat keliling tu pas salang ni sapu dah maka saya tengok ada hak ramai tak sapu lah. Lepas tu ada hak sapu. Jadi lepas kita pergi salang tu tengok balik. Mana hak sapu? Rupa-rupanya orang Melayu kita. Orang Malaysia, orang Indonesia. Jadi orang agak tu dia tak sapu lah yang sahih sungguh tidak sapu. Antara hujah yang mengatakan tidak sapu ini ialah perbuatan Nabi ni semayang 5 kali sehari semalam. Bukan sesikit. Para sahabat tengok perbuatan Nabi. Kalau Nabi ada sapu sungguh, nescaya semua sahabat yang duduk di Mesir, di Iraq, di mana-mana akan meriwayatkan belaka, akan menceritakan Nabi sapu. Tapi tidak ada satu pun yang sahih yang datang daripada para sahabat melalui jalur yang sahih yang sampai kepada imam-imam hadis. Yang adanya adalah jalur-jalur yang lemah, yang tersangat lemah. Jadi kita beramal dengan yang lebih sahih lah. Okay. Kita belajar hadis ni ialah tujuannya nak beramal dengan yang lebih sahih. Apabila kita dengar begitu, yang lebih sahihnya tidak, hadis-hadis yang sahihnya menunjukkan Nabi macam tidak menyapu. Tetapi hadis yang terang Nabi tak sapu tak ada. Okay. Tapi yang terang yang sahih Nabi sapu tak ada juga. Tetapi yang menunjukkan ke arah
Nabi tidak sapu itu yang sahihnya dalam Bukhari, Muslim dalam sunan-sunannya, hadis-hadis yang banyak, Nabi sujud dan para sahabat melihat di pasar dan di tempat lain bahawa masih ada tanah di dahi Nabi. Ini menunjukkan bahawa Nabi tak sapu. Kalau Nabi sapu, nescaya tanah itu sudah tidak ada. Maka kalau kita amal tak sapu ini, dengan kita berpegang bahawa Nabi tidak sapu, sebab itulah tanah dia masih ada, mudah-mudahan ada pahala dan ada ganjaran. Kalau orang sapu juga dia niat tak disapu kerana doa pun biar ke dia lah. Rasa balalah. Ini termasuk dalam perkara furu' fiqhiyah. Ada sebahagian ulama kita yang membuat istimbat, dia kata sunat. Tapi kalau nak kata sunat berdasar pada hadis yang daripada Anas tadi, bahawa sapu tak boleh. Sebab hadis ini status dia dhaif jiddan. Yang boleh kita hukum sunat ke begitu ni mesti hadis itu sahih. Paling kurang hadis itu hasan. Dhaif saja pun tak boleh dah kita nak kata sunat. Walaupun setengah mengatakan boleh kita amal. Kalau status dhaif jiddan ini, sebahagian besar ulama tidak melarang kita beramal dengannya. Maka kita beramallah dengan dalil-dalil dan ilmu yang lebih sahih yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah tanda kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cantik soalan ni. Rasa macam duduk di universiti pula. Kuliah tentang status hadis ni. Biasanya dibincang di peringkat universiti dah. Orang kampung jarang dengar. Tapi tak apa dah. Zaman sekarang ni, zaman ilmu terbuka, langit terbuka. Boleh dengar di sana sini penghuraiannya dan kita nilai mana yang paling tepat, yang mendekati dengan hadis-hadis yang lebih sahih daripada guru-guru yang mempunyai pengetahuan dan maklumat yang meluas dalam bidang ilmu hadis. Jadi sekadar itulah sahaja kuliah kita pada malam ini. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.